Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, hari ini kita sambung lagi kelas matematik tingkatan 3. Okey, kita masih lagi ulang kaji bab 1 indeks. Hari ini kita akan belajar standard pembelajaran 1.2.2 menghubung kait pembahagian nombor dalam bentuk indeks yang mempunyai asas yang sama dengan pendaraban berulang, seterusnya membuat generalisasi. Okey, tajuk hari ini buku teks muka surat 9. Okey, yang ini ialah hukum indeks yang kedua. Okey. So, sebelum cuti kita dah belajar hukum indeks yang pertama iaitu operasi darab. Asas yang sama, kita boleh laksanakan operasi tambah. Hari ini kita akan sambung lagi dengan indeks hukum indeks yang kedua iaitu operasi bahagi. So, apabila melibatkan operasi bahagi, asas yang sama iaitu A dengan A. So, indeks M dan N ni kita boleh tolak. So, dia akan jadi macam ni lah. Nah? Okey, so semua ni adalah hukum indeks yang saya pesan berkali-kali untuk kamu hafal. Okey. So contoh mudah dekat sini. Okey, asas dia sama 4 dan 4, indeks dia 5 dan 2 dan operasi bahagi. So kita boleh dapat hasil dia, kita tulis asas kali sahaja iaitu 4, indeks kita tolak. So jawapan kamu akan dapat 4 indeks 3. Okey. So yang kedua, asas 2, indeks 6 dan 2, operasi bahagi. So, kita akan dapat jawapan 2, indeks 4. Okey, yang ketiga, asas negatif 3. Okey, bila negatif letak dalam kurungan. Okey, asas negatif 3, indeks 5, tolak 3. So, jawapan kamu akan dapat negatif 3, indeks 2. Okey, so ini yang paling mudah lah. Nah? Okey, so kita teruskan dengan contoh. Okey, ringkaskan setiap yang berikut. 5 indeks 4 bahagi 5 indeks 2. So, kamu lihat kat sini asas sama 5 dan 5 operasi bahagi. So, cara kamu nak tulis jawapan. Okey, tulis dulu soalan. 5 indeks 4. Okey, bahagi 5 indeks 2. Okey, so jawapan kamu akan dapat. Okey, 5 kamu tulis sekali. Indeks 4 tolak 2. So, hasil kamu akan dapat 5 indeks 2. Okey. So, step buat bagi lancar nah. Step kamu buat bagi cantik. Okey, mudah saja. Okey, seterusnya indeks dalam bentuk negatif. Okey, so sama saja. Cuma berhati-hati nah, bila melibatkan negatif, kamu kena letak kurungan. Jangan ambil ringan nah benda ni, sebab dalam matematik ada situasi yang jika kamu tidak mengikut cara menulis yang betul, kamu akan salah. Okey, kat sini. So, kita tengok balik soalan. Yang pertama ni negatif 3 indeks 4 bahagi negatif 3 indeks 2 bahagi negatif 3. So, bila tak ada indeks, kita wajib letak 1. Kamu wajib letak 1. Nah, dalam soalan memang tak akan letak. Semua soalan yang tak ada indeks, kamu wajib letak 1. Okey, so sama juga dekat sini. So, step seterusnya, kita tulis asas kali negatif 3. So, indeks yang terlibat ialah 4, tolak 2, tolak 1. Okey. So, jawapan kamu akan dapat. Okey. Negatif 3. So, 4 tolak 2 berapa? 4 tolak 2, 2. 2 tolak 1, 1. Betul tak? So, jawapan kamu akan dapat negatif 3, indeks 1. Okey, yang ini pula, apabila jawapan, ini soalan lah, ini soalan wajib letak 1. So, bila jawapan kamu kira indeks dia, hasil dia adalah 1. So, jawapan kamu tak boleh stop dekat sini. Kamu kena stop. Bila indeks 1, kita tak tulis. Untuk jawapan lah. Untuk jawapan. So, jawapan kamu akan jadi macam ni lah. Negatif 3. Kalau kamu stop kat sini, ni dekat sini ni. Kat sini. Yang saya tanda star ni, mungkin kamu tak akan dapat markah penuh. So, tolong take note. Tolong tulis sikit nota. Dekat soalan, wajib letak indeks 1. Apabila jawapan akhir, tidak boleh letak indeks 1. So, bila kamu kira-kira jawapannya dapat negatif 3 indeks 1 kan. Ni, 4 tolak 2, 2, 2 tolak 1, 1 kan. So, kamu tulis dulu negatif 3 indeks 1. Jawapan akhir kamu kena letak negatif 3. So, bila dia saja tak ada indeks tak apa, tak perlu letak kurungan lah. So, tulis sikit nota untuk contoh B. Okey, ada lagi contoh. Yang seterusnya contoh C. Okay, M indeks 4
N indeks 3. So, ini algebra. Bila algebra, kita tak perlu letak tanda di antara M indeks 4 dan N indeks 3 tu. Okay? So, bahagi juga, operasi bahagi M indeks 2 dan N. So, apa yang kamu perlu buat? Langkah yang pertama. Okay, so letak 1 di sebelah N. Okay, step yang seterusnya. Okay. So, kita tulis dulu soalan. Setiap kali kamu buat latihan, kamu ulang semula soalan. Tulis balik soalan yang diberi. Okey. Okay, seterusnya barulah kamu masuk step yang pertama. Okey, step yang pertama. Okey, M. Okey. M yang pertama ni. Indeks 4. Kamu join dengan M yang kedua ni. Operasi bahagi kan? So, terus tulis tolak 2. So, simbol bahagi di sini. N. Okay, ambil yang pertama tadi, indeks 3, tolak 1. Okay, itu cara dia kamu menulis. Ini step dia, nah. Okay. So, yang seterusnya. Bahagi tak perlu tulis dah. Okay, so saya cancel sini lah. So, bila kamu dah buat step, kamu akan tulis sebagai M. Sebab bahagi tu merupakan tolak kan. So, M untuk algebra saja, nah, kamu tak perlu tulis. Okey, yang pertama, step yang pertama dia akan jadi M4 tolak 3. Okey, lepas tu kamu sambung terus dengan N3 tolak 1. Okey, itu cara dia kamu menulis lah. So, untuk indeks ni ada banyak. Untuk indeks ni, kamu kena titik beratkan cara menulis. Sebab kalau cara kamu tulis salah, jawapan kamu akan salah ataupun kamu akan dapat, markah kamu akan ditolak. Maksudnya kamu tak dapat markah. So, kena beri tumpuan kepada cara menulis. Okay, sebab cara menulis tu akan memberi maksud-maksud yang berbeza-beza lah. Okay, so jawapan kamu akan jadi M. Okay, yang ni tolak 2, bukan 3 nah. M4 tolak 2 nah. Okay, 4 tolak 2. So, akan dapat hasil M indeks 2. Okay, terus sambung dengan N3 tolak 1 pun indeks 2. So, jawapan akhir kamu akan jadi M2, N2. Okay, boleh ya? So, saya ulang balik. Step yang pertama akan jadi macam ni lah. Okay, M 4 tolak 2 lah. 4 tolak 2. Sambung terus. N 3 tolak 1. Okay, so simbol bahagi tak perlu tulis. Okay. So, seterusnya. Jawapan kamu akan dapat M indeks 2, N indeks 2 juga. Okay, so kita lihat pula contoh D nah. Okay, sini B. Saya potong sini nah. So, ini adalah contoh D nah. Okay, contoh D, 25, X indeks 2, 25, X indeks 2, Y indeks 3. Okay, kamu bahagikan dengan 5. Okay, sini lah 5, X. Okay, so di soalan ni kamu letak satu-satu nah. Okay, so sebab tak ada indeks, kita letak indeks 1. Okay, step yang seterusnya. Untuk soalan ni dia ada gabungan nombor dan algebra. So, kita susun dulu nombor. Okay, nombor letak di depan. So, 25. Okay, simbol bahagi kita tulis mudah. Kita nak potong nanti kita tulis dalam pecahan. 25 bahagi 5. Okay, ni sini depan ni 25. Belakang 5 kan. So, bahagi tulis dalam bentuk pecahan. Okay, seterusnya baru kita susun algebra ataupun boleh ubah dia. X 2, pasangan dia tolak 1. Okay, sambung dengan Y 3 tolak 1. Okay, itu step yang seterusnya. Okay, seterusnya kita boleh cari hasil. Untuk yang nombor ni kita boleh potong. Macam biasa lah nah. So, 25 bahagi dengan 5 dapat 5. 5 bahagi 5 dapat 1. Potong macam biasa. Okay, macam kita buat operasi pecahan. So, hasil dia akan dapat 5. X. Okay, 2 tolak 1 adalah 1. Y pula 3 tolak 1 adalah 2. Okay, so ini belum selesai lagi. Sebab apa? Macam tadilah. X ni ada 1 tak mau lah. So, kamu kena tulis satu lagi jawapan akhir. 5, X, Y, indeks 2. Okay, nampak? So, sebab tu dalam indeks ni dia banyak hukum. Banyak hukum dan banyak cara menulis. So, tolong ambil perhatian. Okay, untuk cara-cara menulis dalam indeks. Okey, ada 2 lagi contoh. Okey, contoh yang seterusnya, contoh E. 12M indeks 10 bahagi 4.
M indeks 5 bahagi M indeks 2. Okay, so bermakna kat sini, kita susun dulu nombor lah. Okay, kita tulis dulu soalan. Okay, 4 M indeks 5. Okay, bahagi M indeks 2. Okay, so kita susun nombor di hadapan. 12 per dengan 4. Okay, seterusnya ada satu saja algebra dekat sini, iaitu M. So, M 10 tolak 5 tolak 2. Okay. So, selesaikan untuk nombor 12 bahagi 4, 3. 4 bahagi 4, 1. Okay. Dan seterusnya M 10 tolak 5, 5. 5 tolak 2, 3. So, jawapan akhir kamu 3 M indeks 3. Okay. Kalau kamu nak buat tolak 10 tolak 5 dulu pun boleh. Nah, dia akan jadi 3 M indeks 5. Lepas tu tolak lagi 2. So, tak ada masalah. Okay. Tak ada masalah yang tu. Okay, seterusnya contoh F. Okay, negatif 16 P indeks 8 bahagi 2. Okay, 2 P indeks 5 bahagi 4. Okay, P indeks 2. Okay, so ada 3 nombor kat sini. Okay, negatif 16 P indeks 8 bahagi 2 P indeks 5 bahagi 4 P indeks 2. Okay, so di sini ketiga-tiga sebutan ni ada nombor kan. So, kamu tak bolehlah join ketiga-tiga. Kamu tulis yang depan dulu nah. Okay, 16 per dengan 2 dahulu. Okay, 16. Sorry, ada negatif nah. So, negatif 16 per dengan 2. Okay. Lepas tu, P 8 tolak dengan 5. Okay. Kita tulis dulu yang 2 di hadapan ni. Okay. Okay, yang seterusnya, kita sambung. Yang belakang ni kita tulis dulu. Turunkan dulu. P 4 P indeks 2. Okay, selesaikan yang ini. Okay. 8, negatif 8. Bawah 2, 1. Okay, hasil dia akan dapat negatif 8 P. Okay, negatif 8 P. 8 tolak 5, 3. Indeks 3. Okay, bahagi dengan 4 P indeks 2. Okay, so seterusnya barulah kita selesaikan yang 2 lagi nombor, itu negatif 8 per dengan 4. Okay, P 3 tolak 2. So, negatif 8 per dengan 4, negatif 2. Okay, yang ni 1. So, jawapan akan dapat negatif 2 P. 3 tolak 2 berapa? 1 kan? So, jangan stop lagi. Jawapan akhir kamu ialah negatif 2 P. Okay, boleh? Nah, ni jawapan akhir dia. Bukan berhenti dekat negatif 2 P indeks 1 nah. Jawapan akhir kena tulis negatif 2 P. Ini jawapan akhir. So, panjang sikit lah step dia. Nah, sebab ada 3 nombor. Kalau ada 2 nombor, sekali potong, dah boleh terus dapat jawapan. Okey. Okey, kita dah habis standard 1.2.2. Okey, kita sambung satu lagi standard pembelajaran 1.2.3. Menghubung kait nombor dalam bentuk indeks yang dikuasakan, iaitu hukum indeks nombor 3 lah. Nah, indeks yang ada kuasa. Okey, dengan pendaraban berulang dan seterusnya membuat generalisasi. So, untuk standard 1.2.3, kamu rujuk buku teks muka surat 11. So, hukum indeks yang dikuasakan ialah hukum indeks nombor 3. Okay, so bila ada indeks yang dikuasakan, memang kena letak kurungan. So, asas indeks letak dalam kurungan. Okay, asas A, indeks dia M. Okay, letak dalam kurungan. N ni ialah kuasa dia. So, N yang luar kurungan tu ialah kuasa. So, apabila ada indeks yang dikuasakan, so, kamu buat operasi apa? Indeks dan kuasa itu kamu buat operasi darab. Okey. Okey, so kita lihat contoh.
Okey, yang ini saya bagi secara umum dulu. So, indeks 3 indeks 2. So, asas dia 3, indeks 2 kuasa 4. So, cara menulis 3, 2, kurungan 4. Okey, 2 kurungan 4. Ataupun 2 darab 4. Pun boleh juga. Nah. So, jawapan kamu akan dapat 3, indeks 8. Okey, yang seterusnya 5, asas, indeks 4 kuasa 3. So, hasil kamu akan dapat 5, indeks 12. Okey, yang seterusnya asas 4, indeks 3 kuasa 6. So, 3 darab 6, 18. Okey, so kita lihat contoh. Okey, ada 3 contoh. Untuk contoh yang pertama, permudahkan setiap yang berikut. Okey, kita lihat yang pertama A. Okey, 3 asas, indeks 4 kuasa 2. Okey, so cara kamu nak menulis, okay, asas 3, 4. Okey, kuasa letak dalam kurungan. Okey, seterusnya hasil dia ialah 3, indeks 8. Okey, yang ni A. Kita lihat pula B. H, indeks 3 kuasa 10. So, dia akan jadi H 3 kurungan 10. So, jawapan akan dapat H indeks 30. Okey, mudah saja kalau kamu ikut step. Yang seterusnya, okey. Untuk nombor C, kenapa ada 2 kurungan? Kerana asas dia ada negatif. So, bila negatif, kena letak kurungan untuk asas. Okey, lepas tu letak indeks dan tutup kurungan. Letak pula kuasa di luar. So, step kamu akan jadi, okey, asas negatif Y, indeks 6, okey, kuasa 3 kan. Okey, so cara nak menulis step yang pertama, asas letak dalam kurungan, tutup kurungan, 6 kurungan 3. So, jawapan akhir kamu ialah asas letak dalam kurungan negatif Y. Jawapan indeks ialah 18. Okey. So, itu untuk contoh nombor 1 bagi indeks yang dikuasakan. Okay, so, untuk contoh nombor 2, kita nak tentukan sama ada persamaan berikut benar atau palsu. Okey. So, kamu kena pastikan pernyataan ni, okey, persamaan ni benar atau palsu. Sebelum kamu nak tulis jawapan kamu tu benar atau palsu, kamu kena buktikan dengan pengiraan lah. Okey, so bermakna dekat sini kita nak bandingkan 4 indeks 2 kuasa 3 sama tak dengan 4 indeks 3 kuasa 2. Okey. So, bermakna dekat sini dia ada belah kiri dan kanan lah. So, 4 indeks 2 kuasa 3. Okey, sama dengan letak di tengah. Okey, sebelah kanan 4 indeks 3 kuasa 2. So, kita nak buktikan belah kiri betul atau tidak sama nilainya dengan di sebelah kanan ni. Okey, so kalau dekat sini kamu lihat kedua-dua asas sama lah. Beza dia cuma indeks dan kuasa. Kalau yang belah kiri ni indeks dia 2, kuasa dia 3. Belah kanan indeks dia 3, kuasa dia 2. So, macam mana kamu nak buktikan betul atau tidak pernyataan ini? Okey, so kita lihat yang belah kiri dahulu. Okey, kita kira nilai belah kiri. Okey, so 4 indeks 2 kuasa 3. Apakah jawapan kamu? Persamaan dengan kurungan kecil saja nah. So, 4 indeks 6. Okey, kita test pula belah kanan. Okey, belah kanan. So, 4 indeks 3 kuasa 2. Okey, so apakah jawapan kamu? 4, 3 darab 2, 6. So, kamu nampak nilai sama kan? Okey, kiri dan kanan. So, jawapan kamu kena tulislah bawah benar. Okey, so macam ni cara dia. Nah, kamu buat pengiraan dulu, baru kamu tulis benar. Okey, jangan tak tulis pula benar. Sebab soalan ni nak kamu tentukan sama ada persamaan berikut benar atau palsu. Okey, kita lihat pula yang nombor B. Nombor B pun sama, asas dah sama.
Okey, cuma indeks dan kuasa yang berbeza. Okey, kita lihat belah kiri. Okey, saya terus tulis pengiraan ah. Okey, untuk kiri. Okey, 2. Indeks 3 darab dengan kuasa 4. So, akan dapat 2 indeks 12. Okey, kita test pula untuk kanan. Okey, kanan 2 indeks 2 darab dengan kuasa 6. So, jawapan kamu akan dapat 2 indeks 12. Okey, nampak sama kan? Kiri sama juga dengan kanan. So, jawapan kamu ialah benar. Okey. So, ini untuk nombor B. Okey, kita lihat pula nombor C. Okey, nombor C, yang ni asas dia 3, indeks 206. Yang ni asas dia 27. So, kita tak boleh nak banding lagi sebab asas tak sama. So, kamu kena samakan asas. Okey, so selalunya indeks asas tu adalah nombor yang lebih kecil. So, kita akan tukar asas 27 tu menjadi asas 3. Baru kita boleh banding. So, tak apa, kita kira dulu untuk yang sebelah kiri. Okey, sebelah kiri. Okey, 3. Indeks 2. Kuasa 6. Okey, so jawapannya 3. 2 kali 6, 12. Okey, selesai untuk belah kiri. Okey, belah kanan. Okey, belah kanan set dia lebih panjang sikit lah sebab kita nak samakan asas dulu. Okey, so kemahiran sama asas ni kamu kena banyak buat latihan lah. So, 27. 27 sebenarnya adalah bersamaan dengan okey, 3 kuasa 3. Betul tak? Sebab kita nak bagi sama dengan asas belah kiri ni. So, kita gantikan asas 27 tu kepada 3. So, 3 nak jadi 27 bermakna 3 kuasa dengan 3. Okey, 3 kuasa 3. Betul tak? 3 kuasa 3 dapat balik 27. So, 3 kuasa 3 tepi ni ada kuasa 2 lah. Ni, ada indeks 2 ni. Yang asal ni, 2 ni letak sebelah dia. Lepas tu tutup kurungan. So, bermakna dia akan ada dalam ni akan ada 2 indeks lah. 3 kuasa 3 untuk menjadikan 27. So, 2 tu memang dah dalam soalan. So, di luar adalah 4. Okey. So, dia akan jadi 3. Okey, 3. 3 kali 2, 6. Okey. Darab dengan luar kurungan tadi adalah 4. Okey. So, jawapan kamu akan dapat 3. 6 darab 4, 24. Okey, nampak? Okey, asas dah sama 3 dengan 3. Tetapi, indeks dia, yang belah kiri 12. Yang belah kanan 24. So, jawapan kamu akan, penutup jawapan kamu kena tulis palsu. So, ingat lah, apabila asas tak sama, tak boleh banding. Kena samakan asas. So, tips untuk samakan asas, mesti asas tu adalah nombor yang lebih kecil. So, kalau dekat sini, 3 dengan 27, bermakna 27 ni kena tukar asas saja jadi 3. Iaitu asas yang lebih kecil. Okey. Okay, so kita dah selesai untuk hari ini. Ada 2 standard pembelajaran hari ini, iaitu standard pembelajaran 1.2.2 dan 1.2.3. So, untuk latihan, okay, saya nak kamu buat latihan. Okay, ada soalan bahagian A, iaitu soalan objektif. Okay, so kamu kena salin lah soalan lah. Okay, so kamu tolong tambahlah. Ini soalan nombor 1, nombor 2 dan yang ini nombor 3. So, soalan objektif ada 3 lah, iaitu soalan bahagian A. Okey, sambung lagi latihan untuk bahagian B. Okey, untuk bahagian B kamu baca pernyataan soalan betul-betul nah. Apakah kehendak soalan? Okey, yang ni adalah soalan nombor 1A. Okey. Kamu edit sikit nah. Ni soalan 1A. Yang ni soalan 1B. Okey. So, soalan 1A kamu kena nyatakan pernyataan ini benar atau palsu. Sama juga dengan soalan B pun, benar atau palsu. So, guna perkataan yang telah dinyatakan. Jangan ubah. Nah, kena ikut kehendak soalan. Okey, ada lagi soalan untuk bahagian B nah. Okey, yang ni tadi soalan nombor 1 kan. So, yang ni adalah soalan nombor 2. Okey, masih lagi soalan bahagian B. Okey, yang ni adalah soalan nombor 3.
Okey, tentukan sama ada setiap pernyataan berikut benar atau palsu. So, soalan yang ni selalunya soalan berkaitan dengan hukum lah. Hukum indeks yang kamu kena hafal. Okey, so yang terakhir soalan bahagian C. So, bahagian C ni soalan selalu yang ada pengiraan lah. Okey, so pastikan kamu tunjuk pengiraan yang lengkap lah. Okey, so ini adalah soalan nombor 1. Okey, soalan nombor 1 ada 6 soalan. Begitu juga dengan soalan nombor 2. Okey, cuma belum ada soalan yang berkaitan dengan indeks yang dikuasakan. Okey, sebab tadi kita dah belajar dua kan? Dua standard pembelajaran. So, yang ini soalan ni hanya untuk indeks yang hukum yang kedua, iaitu operasi bahagi. So, nanti next class saya akan tambah lagi soalan untuk indeks yang dikuasakan. So, untuk kelas hari ini kamu buat dulu soalan bahagian sini yang berkaitan dengan indeks yang operasi bahagi. Okey, sampai di sini saja. Okey, kita jumpa lagi untuk kelas yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.